Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan isu perhubungan awam korporat dengan pemilihan tajuk syarikat penerbangan MyAirline dan AirAsia. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Amira Farahdina binti Rahim, Nur Safina Muhammad, Nur Syafiqah binti Hamka, Nurul Nazira Syahira binti Matusin dan akhir sekali Nurul Sayadatul Amira binti Pidi. Sebelum meneliti isu ini dengan lebih mendalam, kita akan pergi ke bahagian pengenalan terlebih dahulu. MyAirline adalah syarikat penerbangan tambang rendah baharu di Malaysia yang mula beroperasi pada Disember 2022. Ia memasuki industri penerbangan yang sangat kompetitif bertujuan untuk mengambil bahagian dalam pasaran perjalanan udara bajet. Walaupun baharu, ia berhasrat untuk bersaing dengan syarikat sedia ada dengan menawarkan penerbangan domestik dan antarabangsa. MyAirline menghadapi krisis perhubungan awam yang teruk apabila mengumumkan pergantungan operasi secara tiba-tiba dan serta-merta pada 12 Oktober 2023. Pengumuman ini dibuat hanya beberapa jam sebelum penerbangan berlepas, menyebabkan ribuan penumpang terkandas dan mengalami kerugian. Krisis ini bukan sahaja menimbulkan kemarahan awam tetapi juga menimbulkan persoalan serius mengenai pengurusan syarikat, kestabilan kewangan dan tanggungjawab terhadap pelanggan. Kegagalan untuk berkomunikasi secara efektif dan mencari penyelesaian segera telah merosakkan reputasi syarikat secara tidak boleh diperbaiki dalam tempoh yang singkat. Manakala syarikat AirAsia pula merupakan peneraju dalam industri penerbangan tambang rendah di Asia yang diasaskan pada tahun 1993 dan mula beroperasi dengan model tambang rendah pada tahun 2001 di bawah kendalian Tony Fernandez. AirAsia telah berjaya mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain dominan di rantau ini, meluaskan rangkaiannya ke pelbagai destinasi domestik dan antarabangsa. Dalam konteks krisis perhubungan awam, AirAsia pernah berdepan isu promosi kerusi percuma yang sering menimbulkan kekeliruan dan ketidakpuasan hati dalam kalangan pelanggan. Walaupun promosi ini bertujuan untuk menarik pelanggan dengan tawaran tambang sifar, ia seringkali tidak percuma sepenuhnya kerana pelanggan masih perlu membayar caj tambahan seperti cukai lapangan terbang, yuran bahan api dan caj pemprosesan. Ini menyebabkan tanggapan negatif di mana pelanggan berasa tertipu atau keliru dan ia telah mencetuskan rungutan awam dan pertanyaan ketulusan kempen pemasaran AirAsia. Isu yang dihadapi oleh MyAirline dan AirAsia sangat relevan dalam amalan perhubungan awam korporat kerana ia menunjukkan betapa pentingnya pengurusan krisis yang berkesan, komunikasi yang telus dan pembinaan kepercayaan awam. Bagi MyAirline sendiri, kes ini adalah contoh klasik kegagalan pengurusan krisis di mana komunikasi yang tidak mencukupi dan tindakan drastik telah memusnahkan reputasi syarikat dalam sekelip mata. Ia menekankan kepentingan perancangan kontingensi dan komunikasi krisis yang proaktif untuk menguruskan situasi yang tidak dijangka, melindungi jenama dan mengurangkan impak negatif kepada pihak berkepentingan. Sementara itu, isu promosi kerusi percuma, AirAsia menyerlahkan kepentingan ketulusan dan kejujuran dalam kempen pemasaran. Walaupun strategi pemasaran yang agresif boleh menarik perhatian, ia mesti selaras dengan jangkaan pelanggan untuk mengelakkan keraguan dan kekecewaan. Kes AirAsia menunjukkan bagaimana salah faham atau kekurangan penjelasan yang jelas boleh menjejaskan persepsi awam dan memerlukan usaha perhubungan awam yang berterusan untuk membina dan mengekalkan kredibiliti jenama. Secara keseluruhannya, kedua-dua kes ini berfungsi sebagai kajian kes penting dalam bidang perhubungan awam korporat, menonjolkan cabaran dan peluang dalam menguruskan reputasi, kepercayaan dan hubungan dengan pihak berkepentingan dalam persekitaran perniagaan yang dinamik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Hamka dengan nombor matriks PA 22110649 akan membentangkan mengenai analisis ringkas mengenai strategi perhubungan awam korporat yang melibatkan dua syarikat penerbangan, iaitu syarikat penerbangan AirAsia dan juga syarikat penerbangan MyAirline. Strategi perhubungan awam korporat yang digunakan oleh syarikat AirAsia bagi menangani isu promosi free seat adalah bersifat defensif, di mana AirAsia tidak memohon maaf secara terbuka
Sebaliknya, hanya menekankan syarat tersembunyi melalui fine print. Komunikasi dua hala pula agak lemah dan tiada inisiatif CSR yang menonjol. Fokus utama mereka adalah mempertahankan imej dan legitimasi, bukan untuk memperbetulkan kesilapan. Bagi syarikat MyAirline pula, cabaran mereka lebih besar apabila syarikat tersebut menggantung operasi secara mengejut pada 12 Oktober 2023. Strategi perhubungan awam korporat, MyAirline menggunakan strategi PR minimum, di mana tiada notis awal diberikan kepada penumpang. Satu-satunya kenyataan media hanyalah permohonan maaf atas masalah kewangan. Lebih membimbangkan, pihak MyAirline gagal untuk menyediakan hotline bagi menangani isu ini. Tiada kempen sosial yang dijalankan dan tiada juga usaha CSR untuk membantu pekerja yang terjejas. Hal ini menunjukkan kegagalan PR dalam mengurus krisis dengan berkesan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai reaksi pihak berkepentingan terhadap strategi perhubungan awam korporat yang digunakan oleh syarikat penerbangan AirAsia dan syarikat penerbangan MyAirline. Dari segi orang awam, syarikat penerbangan AirAsia telah dikecam kerana mengadakan promosi yang mengelirukan, di mana hal ini telah menjejaskan kepercayaan pelanggan. Bagi syarikat penerbangan MyAirline, situasinya lebih buruk lagi kerana ramai penumpang yang terkandas akibat tindakan MyAirline yang tiba-tiba menghentikan operasi dan terdapat juga video tular staf yang menangis. Video yang tular ini memburukkan lagi reputasi syarikat MyAirline dan meningkatkan kemarahan orang awam terhadap syarikat MyAirline. Reaksi pihak berkepentingan media bagi strategi perhubungan awam korporat yang digunakan oleh syarikat penerbangan AirAsia dan MyAirline pula, pihak media melalui laporan berita telah mempersoalkan istilah percuma yang digunakan oleh AirAsia dan menggesa ketelusan pihak AirAsia. Bagi syarikat MyAirline pula, syarikat penerbangan MyAirline menerima liputan negatif yang meluas dan syarikat penerbangan MyAirline dianggap sebagai contoh kegagalan komunikasi krisis sepenuhnya. Seterusnya ialah reaksi pihak berkepentingan MEFCOM, iaitu Badan Kawal Selia. MEFCOM telah bertindak tegas terhadap kedua-dua syarikat penerbangan ini. Syarikat penerbangan AirAsia hanya diberi teguran agar lebih telus dan patuh kepada kod perlindungan pengguna. Syarikat penerbangan MyAirline pula dikenakan tindakan lebih keras, di mana lesen penerbangan syarikat MyAirline telah dibekukan serta-merta dan syarikat tersebut diarahkan untuk memulangkan wang pelanggan. Reaksi pihak berkepentingan bagi pelabur dan pekerja pula, impak ke atas AirAsia tidak begitu ketara, di mana harga saham syarikat penerbangan AirAsia tetap stabil dan operasi berjalan seperti biasa. Namun berbeza bagi syarikat penerbangan MyAirline, di mana isu kelewatan gaji dan komunikasi dalaman yang lemah menyebabkan moral pekerja merosot. Kesimpulannya, strategi perhubungan awam korporat AirAsia masih boleh dikatakan stabil, tetapi perlu membaiki ketulusan dan komunikasi yang lebih empati. Sebaliknya, kegagalan total MyAirline dalam berkomunikasi dengan pelanggan dan pekerja membuktikan pentingnya strategi komunikasi krisis yang pantas, jelas dan terancang. Seterusnya masuk kepada penilaian keberkesanan perhubungan awam. Keberkesanan tindak balas perhubungan awam MyAirline terhadap krisis penutupan operasi secara mengejut pada Oktober 2023 adalah tidak selari dan rendah dengan amalan terbaik komunikasi krisis. Hal ini demikian kerana berdasarkan kerangka teori komunikasi krisis situasional, penutupan operasi MyAirline jelas menunjukkan ia merupakan krisis kategori yang boleh dicegah. Krisis tersebut sepenuhnya boleh dielakkan sekiranya terdapat perancangan keuangan dan kontingensi yang kuat. Menurut R. Loheswar 2023, Datuk Seri Azharuddin mengatakan bahawa syarikat MyAirline menggantung operasi oleh kerana kekurangan pelan, kontingensi dan juga penarikan balik pelabur. Menurut Muhammad et al. 2023, krisis yang boleh dicegah memerlukan beberapa strategi komunikasi yang empati dan agresif di mana perlu mengambil tindakan pembetulan, jujur dan komunikasi secara terbuka.
Kekuatan syarikat My Airline ialah: pertama, melaksanakan pendekatan dengan mengeluarkan permohonan maaf rasmi yang dilakukan oleh Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman, iaitu Eksekutif Interim My Airline. Selain itu, My Airline juga membentuk hotline khas dan saluran bayaran balik dengan melalui email serta platform bantuan pelanggan dalam talian. Seterusnya, syarikat My Airline juga menjalankan kerjasama bersama pihak luar seperti Mascom, CAAM dan juga syarikat lain seperti Malaysia Airlines dan AirAsia. Walaupun begitu, kelemahan ketara dalam tindak balas My Airline yang memaparkan ketidaksejajaran dengan amalan terbaik komunikasi krisis korporat. My Airline melaksanakan tindakan yang lambat dan tidak berperingkat di mana notis penggantungan operasi hanya dikeluarkan pada 12 Oktober 2023 selepas ramai penumpang sudah tiba di lapangan terbang. Selain itu, My Airline juga gagal dalam menggunakan pendekatan komunikasi yang strategik di mana melakukan komunikasi awal untuk memberitahu tentang krisis yang berlaku. Hal ini menunjukkan komunikasi mereka lemah kerana gagal berhubung dengan pihak berkuasa dan penumpang dengan lebih masa sebelum membuat keputusan menggantung operasi. Seterusnya, My Airline juga kurang empati sejati dalam komunikasi syarikat, walaupun permohonan maaf sudah dikeluarkan kerana kenyataan tersebut hanya memfokuskan kepada menyatakan gangguan perkhidmatan dan bukannya pengakuan kepada kegagalan pengurusan. Oleh itu, perhubungan awam My Airline tidak memenuhi ciri-ciri yang diperlukan dalam pengurusan krisis korporat yang mana strategi mereka tidak sejajar dengan garis panduan SCCT serta tidak memperoleh tahap komunikasi yang diperlukan untuk krisis boleh dicegah. Seterusnya, krisis AirAsia berkaitan promosi tempat duduk percuma diklarifikasikan sebagai krisis mengelirukan di mana berdasarkan kerangka teori komunikasi krisis situasional, syarikat AirAsia tidak berniat untuk menimbulkan krisis tetapi disebabkan oleh tindakan komunikasi yang tidak jelas telah menyebabkan timbul persepsi yang negatif. Dengan itu, hal ini telah menyebabkan promosi yang dijalankan nampak menarik kepada pelanggan dengan adanya tawaran tempat duduk percuma. Namun, kemudiannya ia telah dikritik apabila kalangan pengguna mendapati bahawa jumlah akhir pembayaran meningkat secara signifikan. Sebaliknya, tambang promosi tempat duduk percuma hanya terpakai untuk tambang asas sahaja di mana ia tidak termasuk sercas bahan api, cukai lapangan terbang dan juga fee lain yang berkaitan. Kekuatan tindak balas perhubungan awam AirAsia adalah kerana kebolehan mereka dalam menjana kesedaran jenama dengan meluas menggunakan kempen promosi, mengeluarkan kenyataan untuk mempertahankan kesahihan promosi serta menafikan dakwaan penipuan dengan promosi yang diadakan. AirAsia melancarkan promosi tempat duduk percuma di pusat membeli belah Johor Bahru City Square bagi membolehkan orang awam mengetahuinya dengan cepat. Namun begitu, AirAsia juga memiliki kelemahan sehingga menjejaskan keberkesanan perhubungan awam mereka. AirAsia tidak memberi penjelasan awal dengan terperinci berkaitan dengan syarat promosi tersebut di mana ia menyebabkan ramai pengguna merasa mereka telah ditipu. Menurut Kang 2025, syarikat penerbangan perlu menerbitkan harga semua termasuklah tambang penerbangan tersebut termasuk semua cas yang perlu dibayar kepada syarikat penerbangan. Tambahan lagi, AirAsia juga perlu menyatakan cukai dan bayaran bertulis yang telah ditetapkan di bawah undang-undang. Dengan itu, tindak balas perhubungan awam AirAsia menunjukkan bahawa mereka terlalu defensif, kurang menyeluruh dan tidak sejajar dengan amalan terbaik dalam komunikasi krisis bagi krisis mengelirukan kerana pendekatan defensif sahaja tidak mencukupi untuk membina semula reputasi organisasi. Nama saya Nuruzatu Amira. Saya akan membentangkan bahagian analisis perbandingan. Persamaan My Airline dan AirAsia dalam menguruskan persepsi masyarakat awam. My Airline menggunakan saluran media sosial dan laman web syarikat dengan mewarnai kenyataan rasmi mengenai isu penggantungan operasinya pada 12 Oktober 2023. Manakala AirAsia menggunakan
saluran media sosial dalam mempromosikan free seat perjalanan antara 1 Julai 2025 bagi mengelakkan kekeliruan dengan menerangkan bahawa tambang asas adalah percuma, namun cukai lapangan terbang, surcharge, bahan api dan yuran lain dikecualikan. Seterusnya, perbezaan My Airline dan AirAsia. Yang pertama, tindak balas krisis. My Airline hanya membuat kenyataan rasmi di media sosial dan di laman web syarikat tanpa membuat sidang media. Manakala AirAsia bertindak lebih awal dengan berinteraksi bersama MAVCOM dalam memastikan pematuhan terhadap peraturan penggunaan agar tidak mengelirukan serta menimbulkan pelbagai persepsi masyarakat terhadap imej dan reputasi masyarakat. Yang kedua, komunikasi. My Airline gagal memberikan pencerahan lanjut mengenai keadaan kewangan syarikat serta bila syarikat My Airline mulakan operasi penerbangan semula. Oleh itu, dengan ketidakpastian dinyatakan oleh syarikat My Airline, ini akan menimbulkan pelbagai persepsi negatif terhadap syarikat My Airline. Manakala AirAsia, pendekatannya lebih terbuka dengan berusaha menjelaskan bahawa caj dikenakan hanya melibatkan cukai dan yuran perkhidmatan, bukannya harga kerusi itu sendiri. Penjelasan ini membantu sebahagian pengguna memahami konteks sebenar promosi free seat. Pelajaran penting. Terdapat beberapa pelajaran penting yang boleh dipelajari oleh pengamal perhubungan awam korporat. Pertama, strategi komunikasi krisis perlu dirancang lebih awal, telus dan kejelasan, bukan hanya selepas isu timbul. Sebagai contoh, pihak syarikat My Airline tidak boleh melakukan penutupan operasi tanpa penjelasan terlebih dahulu kepada pelanggan serta kaki tangan My Airline. Kes AirAsia menunjukkan walaupun mereka berhadapan dengan isu persepsi promosi free seat, mereka tetap memberikan maklum balas yang jelas kepada pelanggan mengenai promosi free seat agar dapat membantu mengekalkan kepercayaan pelanggan. Baiklah, saya akan membentangkan kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, krisis perhubungan awam yang berlaku kepada My Airline dan AirAsia jelas menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang cekap, telus dan berempati dalam menjaga reputasi dan kelangsungan sesebuah syarikat. Cara pengurusan krisis oleh kedua-dua syarikat ini memberi kesan yang besar kepada persepsi masyarakat, kepercayaan pelanggan serta tindak balas Badan Pengawal Sediaan. Kita dapat lihat kegagalan My Airline merancang dan melaksanakan komunikasi krisis telah menyebabkan reputasi syarikat musnah, keyakinan pelanggan hilang dan tindakan drastik oleh pihak berkuasa terpaksa diambil. Namun begitu, AirAsia walaupun ia berdepan dengan kritikan, ia berjaya mengurangkan kesan negatif kerana pendekatan komunikasi mereka lebih pantas dan proaktif. Akan tetapi, elemen empati terhadap pelanggan masih perlu ditingkatkan oleh syarikat AirAsia. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada cadangan PR korporat. Bagi pengamal perhubungan awam korporat, beberapa cadangan perlu diberikan perhatian. Yang pertama, setiap organisasi mesti mempunyai pelan komunikasi krisis yang jelas dan menyeluruh. Yang kedua, komunikasi mesti berasaskan empati, bukan sekadar penjelasan teknikal sahaja. Yang ketiga, penggunaan media sosial secara strategik amat penting untuk kawalan maklumat dan persepsi awam. Dan akhir sekali, pelaksanaan program tanggungjawab sosial korporat atau CSR selepas krisis dapat membantu memulihkan imej dan membina semula kepercayaan masyarakat. Tambahan pula, tanpa komunikasi krisis yang berkesan, reputasi sesebuah syarikat boleh musnah dalam sekelip mata sahaja. Oleh itu, amalan perhubungan awam korporat pada masa kini dan akan datang mestilah dilaksanakan secara proaktif, berempati, telus dan strategik. Sekian daripada pembentangan kumpulan kami. Terima kasih.